Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga anjuran Masjid UK Perdana menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ada kitab ya? Kita masjid rasa ada banyak kitab yang diwakafkan. Tak adalah. Ada, dah bagi. Baik. Kita sampai ke muka surat 179 ya, yang ada kitab di tangan boleh buka muka surat 179, iaitu berkaitan kekeliruan yang terkandung dalam perkara fiqh ya, perkara hukum hakam, iaitu subtopik yang ke-12 tentang isu qada solat ya. Asalnya tajuk ni mungkin tak perlu pun dimasukkan dalam kitab Kekeliruan Umat, kerana secara umumnya umat Islam faham kalau tinggal solat qada, wajib qada. Sama ada tinggal itu kerana tak sengaja, tertidur, terlupa, ataupun lebih-lebih lagi kalau sengaja, ya, tentulah kita wajib qada. Tetapi mutakhir ini ada golongan tertentu yang suka membawa fatwa-fatwa yang syadz, fatwa-fatwa yang ganjil, yang bercanggah dengan kesepakatan para fuqaha. Ulama-ulama empat mazhab sudah sepakat, lalu dibawa pandangan yang bertentangan, lalu itu menimbulkan kekeliruan dalam fikiran masyarakat. Maka Ustaz Mahdi masukkan tajuk ini, moga-moga dengan diterangkan perkara ini, kekeliruan yang mula menyelinap masuk itu dapat dihilangkan. Pendapat yang tahqiq ya, yakni yang benar dalam perkara qada solat. Soalan. Ada orang yang mengatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, kalau dengan sengaja tidak perlu qada. Tidak ada qada kalau dia tinggal dengan sengaja. Tetapi yang meninggalkannya kerana tertidur atau terlupa, wajib qada. Kalau tertidur maknanya bila dia bangun, dah habis waktu. Dia kena bersiaplah, ambil wuduk dan sebagainya, solat qada. Atau dia lupa, tak perasan kata tak solat lagi. Itu ini, tengok-tengok waktu pun dah habis, menemukan aku tadi tak solat. Ketika dia ingat tu dia wajib qada.
Tetapi kalau dia sengaja tak nak solat, tak wajib qada. Jadi apakah pendapat yang benar dalam perkara ini? Jadi kalau kita bayangkan, misalnya kalau anak kita belajar di universiti, duduk di asrama, alhamdulillah misalnya anak kita ni orang yang jaga solat. Pagi-pagi dia bangun, dia siap-siap, dia solat subuh di masjid. Katakan di UIA ada masjid, pergi ke masjid. Tapi dia duduk tu share lah bilik dengan kawan-kawan. Jadi balik daripada masjid, ada kuliah dan sebagainya, dia sampai ke hostel, tengok waktu dah habis dan kawan-kawan tak bangun solat. Jadi dia kejut, suruh bangun solat. Kamu kenapa tak bangun solat? Yang seorang tu jawab, oh aku tak sedar, tidur nyenyak sangat, tak sedar. Bangun, qada solat. Yang seorang lagi tanya, kamu kenapa tak solat? Saja malah. Kamu tak apa, kamu tak payah qada, taubat je. Macam tu yang akan jadi natijah kalau kita ikut pandangan ataupun yang lontaran yang dikatakan macam itu, itulah yang akan berlaku. Kalau tak sengaja bangun, qada. Kalau sengaja tak payah qada, hanya kan taubat saja. Jawapan, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja di sisi para alim ulama wajib mengqadakannya dengan segera. Itu beza ya. Kalau tak sengaja pun wajib qada. Tapi masih boleh, misalnya dia tak sengaja tinggal solat zuhur. Dia nak qada terus boleh. Itu yang afdal lah, sebab kita pun tak tahu umur kita sampai bila. Ataupun nanti lepas maghrib lah qada. Padahal dia tertinggal solat zuhur tu asar, ya, dah boleh qada. Atau lepas isyak nanti dia qada, atau besok dia qada. Masih ada keluasan. Walaupun yang afdalnya dia qada dengan segera. Berbeza dengan yang tinggal dengan sengaja. Dia tidak boleh tangguh. Dia kena qada sesegera mungkin. Begitu juga orang yang lupa dan tidur pun wajib qada solatnya ketika dia sudah ingat. Bagi yang lupa, bila ingat dia wajib qada, dan bagi orang yang tinggal kerana tertidur, maka dia bila dia jaga, dia qada solat itu. Cuma macam kita sebutkan tadi, kalau dia tangguhkan pun masih ada keluasan berbanding kalau dia tinggal dengan sengaja, dia kena qada dengan segera. Inilah pendapat majoriti ulama. Yang dimaksudkan majoriti ulama di sini adalah ulama-ulama 4 mazhab. Kerana kita tahu ulama 4 mazhab pun kadang-kadang sesama mereka pun khilaf. Misal yang mudahlah tentang hukum membaca doa kunut subuh. Sedia maklum tidak sepakat. Ulama mazhab Syafi'i dan Maliki memfatwakan sunat. Bezanya mazhab Maliki baca sebelum rukuk. Doa tu kita baca selepas bangkit daripada rukuk. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali memfatwakan tidak sunat membaca doa kunut subuh. Tinggalkan mazhab Hanafi, dia sunat baca kunut bila solat witir. Tidak beza, kita beza. Solat witir yang second half of Ramadan tu yang kita baca doa kunut. Tapi kalau mazhab Hanafi, bila-bila pun dia sembahyang witir, dia akan baca doa kunut. Ini khilaf. Berbeza dengan isu kewajipan qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja, tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab yang 4. Kenapa? Dalil, iaitu hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa para sahabat ada menceritakan kepada Nabi SAW tentang mereka tidur sehingga terlepas solat. Jadi legalah sikit kita, sahabat pun ada juga ada tidur sampai tak solat. Tapi kita kadang tu sengaja tidur. Waktu dah sempit, tidur je lah. Ngantuk pagi-pagi, waktu dah nak habis, sedap pula tidur ni, sambung lagi lah. Sahabat ni memang tertidur, tak sengaja. Tadi mengadulah kepada Nabi SAW, macam mana ni, kami tak solat sebab tertidur. Lalu Nabi SAW menerangkan, annahu laisa fil naumi tafritun wa innamat tafritu fil yaqazah. Sesungguhnya untuk orang yang dalam keadaan tidur, tak bolehlah kita nak kata dia cuai ke apa ke, dah dia tidur, dia tak sedar.
Hanya saja yang dikatakan cuai itu adalah dalam keadaan jaga. Dia sedar, tapi buat kerja ni dulu, tengok TV dulu, layan handphone dulu, ya. Akhirnya tak solat, terlepas waktu. Itu kira dia berdosa. Tapi ini orang ni tidur, rufi'al qalam, diangkat penulisan dosa pahala antaranya daripada orang yang an-na'im hatta yastaiqizu. Orang yang tidur sehinggalah dia jaga, baru start catat balik. Fa idza nasiya ahadun salatan aw nama anha, lalu Nabi SAW memberi panduan secara praktikalnya apa nak buat. Apabila seorang daripada kamu lupa, bukan sengaja lupa nak solat, aw nama anha, atau dia tertidur sehingga terlepas solat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia solat apabila dia ingat, ataupun apabila dia jaga. Di sinilah beza antara kefahaman para alim ulama, majoritinya atau hampir kita kata semualah, dengan fatwa yang syadz, fatwa yang ganjil, iaitu cara berinteraksi dengan dalil. Jadi mereka yang kata tak wajib solat, mereka pun tahulah dalil ni. Bukan tak wajib solat, maaf ya, tak wajib qada, solat yang ditinggalkan dengan sengaja, mereka tahu dalil ini, tapi cara mereka berinteraksi dengan dalil adalah cara yang gagal faham. Dia tengok literal, dia tengok betul-betul the wording ya. Jadi kata dia, dalam hadis ini Nabi SAW cerita tentang orang yang tidur dan orang yang lupa. Tak ada cerita pun orang yang sengaja. Jadi ini tak boleh jadi dalil wajib qada salat kalau sengaja. Jadi harfiah, dia terlampau literalis, terlampau terikat dengan the expressly mention saja yang dia faham, yang impliedly understood yang itu dia tidak faham. Keterangan hadis ini menunjukkan, kalaulah kerana lupa dan tertidur yang mana itu tidak disengajakan pun diwajibkan qada ketika ingat dan jaga, maka dari segi fahwal khitab ni maknanya percakapan yang lebih jelas lagi sebenarnya. Setengah ulama namakan qiyas aula. Qiyas ni sepatutnya antara dua benda yang sama. Oleh kerana sama asas hukum dia, maka hukum dia sama. Ya, contoh ya, haram minum arak ada dalil dalam Quran hadis. Tapi ada satu minuman lain, bukan dibuat daripada anggur, dibuat daripada daun ketum lah katakan ya. Diproses-proses ya, kalau minum tu mabuk juga kesan dia. Campur dengan ubat nyamuk sikit, campur dengan Panadol, keram. Kalau minum natijahnya jadi mabuk. Jadi kalau nak cari dalil Quran hadis memang tak ada. Quran hadis tak ada langsung cerita tentang air ketum. Tetapi kalau minuman itu memabukkan, kan sama kesannya macam minum khamar, wine yang dibuat daripada anggur. Maka oleh kerana sama, maka hukumnya sama. Jadi qiyas dia kena pastikan persamaan hukum. Persamaan illah, iaitu asas hukum. Barulah hukum dia boleh disamakan. Sebab itulah sebahagian ulama tidak memfatwakan kewajipan zakat pendapatan. Kerana zakat pendapatan ini yang memfatwakan wajib, dia qiyas kepada zakat tanaman. Zakat tanaman tu dibayar masa menuai. Jadi kata dia, orang ni tuai gaji dia. So-called tuai lah, tuai gaji dia tiap-tiap bulan. Dia bayar lah masa dia tuai gaji dia tu. Jadi yang tak setuju dia kata ini qiyas ma'al fariq. Ini analogi yang ada beza. Kerana gaji ni ia adalah harta. Harta tu dia sama dengan emas dan perak. Emas dan perak ni dia dibayar bila cukup haul, bukan masa dapat terus bayar. Tunggu berlalu 1 tahun, nisab masih cukup, baru wajib. Itu sebab ada perbezaan ya, yang mana tidak memfatwakan wajib zakat pendapatan, kerana kata dia qiyas zakat pendapatan itu kepada tanaman adalah qiyas yang berbeza. Dan lebih pelik kata mereka, kamu qiyas dengan tanaman, kalau tanaman 10%, 1/10, tapi kamu ambil pula nisab harta 2.5, nisab harta kena cukup haul emas perak. Jadi itu nak ceritanya, qiyas dia kena sama ya. Kalau tak sama, qiyas ma'al fariq. Contoh yang lebih jelas, tapi insya-Allah lah tak ada orang kata macam itu ya. Dia mengharamkan minum air sirap. Kenapa? Kerana air sirap dia warna merah, sama macam red wine. Oh, sama macam tu tak dia ambil kira.
Dia kena sama pada perkara yang memberi kesan pada hukum. Adapun warna minuman dia tidak beri kesan pada hukum, ya. Yang memberi kesan pada hukum adalah al-iskar, iaitu memabukkan. Maka yang ini dia bukan sama. Bahkan yang didiamkan itu lebih patut lagi dengan hukum tu. Bukan setakat dia sama, ya. Dia over, kita panggil aula, ya. Kias jali, kias yang terang. Sebagai contoh, ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, tentang bagaimana kita itu berinteraksi dengan ibu bapa kita setelah mereka telah berusia, ya. Kita dah jadi dewasa, ibu bapa kita dah tua. Maka ketika itu biasanya ibu bapa ni dia akan sensitif, berbanding ketika dia masih muda. Young parents, anak dia masih kecil-kecil, kadang-kadang anak dia pun cakap macam-macam, ya. Anak dia nak beli mainan, mak dia tak kasih, mungkin anak dia cakap mak jahat, ya. Mak tak sayang saya, macam-macam lah. Tapi mak dia relax je, ya. Sebab anak dia masih kecil dan maknya pun masih muda. Tapi bila ibu bapa dah berusia, anak dah dewasa, kebiasaannya perasaan ibu bapa tu lebih sensitif. Sehingga Al-Quran memberi satu panduan, apabila ibu bapa telah berusia, wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma. Jangan kata kepada kedua ibu bapa yang telah berusia ni pun tak boleh kata. Misalnya mak kata nanti pagi nanti boleh ke bawa mak pergi pasar. Jadi anak dia jawab tu mungkin 2-3 minggu pun mak dia masih terasa lagi. Sebab sensitif, kan? Dia sudah sensitif dengan tu. Jadi Quran tak bagi kata wala taqul lahumma uffin, jangan kata dan wala tanharhuma, jangan bercakap kasar. Quran tak kata jangan tempeling, jangan terajang, ya. Jadi maknanya kalau ikut ayat Quran tu setakat tempeling mak ayah boleh je, cuma jangan cakap kasar, ya. Kalau tak suka dengan mak ayah, tampar je. Sebab Quran hanya kata jangan cakap kasar. Quran tak kata jangan tempeling. Itu kan tak ada orang yang berakal sihat, yang faham bahasa, yang reti bahasa akan faham macam itu. Kalau kata pun dah tak boleh, tampar lagi lah tak boleh. Tendang mak ayah lagi lah teruk. Kata pun dah dilarang. Itu namanya fahwal khitab, ya. Sedangkan ulama kata ini bukan kias pun. Kias ni benda tu tak jelas, ya. Tapi bila kita tengok sama, kita samakan hukum. Ini benda tu dah sangat jelas. Tak ada orang yang faham bahasa. Ini maknanya dipahami secara bahasa, difahami secara fahwal khitab. Tapi ada juga yang mengatakan ini kias, tapi kias yang mana yang didiamkan itu lebih layak dengan hukum berbanding dengan yang disebutkan. Ini termasuk dalam kaedah usul fiqh. Dia kata apa? Babut tambihi bil adna alal a'la. Ini satu bab memberi isyarat kepada yang kurang, menunjukkan kalau yang lebih tu memang itulah hukum dia. Jadi mereka ni hanya faham zahir, lepas tu war-warkan pula fatwa tu pada masyarakat. Masyarakat pula yang memang tak berapa nak rajin dah nak qada solat, seronok. Saya ikut doktor PhD lagi pandai daripada ulama-ulama fiqh. Dia ada PhD, jadi saya ikut dia lah. Tanggunglah. Dari akhirat kalau dia bukan mujtahid, daripada awal fatwa dia batal. Kalau dia mujtahid, maka paling-paling kalau dia salah pun dapatlah satu pahala. Tapi kalau orang yang nak jaga agama, tentulah lebih selesa berpegang dengan fatwa yang telah disepakati oleh 4 mazhab, yang mana 4 mazhab ini ditapis, dikaji oleh ribuan para ulama yang hebat, yang ada ratusan ribu hadis dalam dada mereka, yang menghafal Al-Quran, yang tahu tafsir Al-Quran, yang pandai usul fiqh, yang pandai ilmu didalah, balaghah, bayan dan sebagainya, berbanding dengan satu orang tiba-tiba bawa fatwa yang syadz mengatakan tak wajib qada solat kalau ditinggalkan dengan sengaja. Ada indikasi teknik kias aula ini daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu orang itu bertanya tentang parent dia, saya tak ingat ibu ataupun ayah, tak silap ibu dia, yang bernazar untuk buat haji. Jadi bila dia bernazar nak buat haji, jadi wajib lah. Tapi dia meninggal dunia sebelum dia tunaikan nazar. Jadi dia tanya kepada Nabi SAW, adakah patut dia buat haji bagi pihak ibu dia? Jadi
kalau tidak bunuh kepada kias, kan haji ni bab ibadah. Ada orang kata bab ibadah tak boleh kias. Bukan. Dia tak boleh kias kalau illah dia tidak diketahui. Apa asas hukum tidak diketahui. Kenapa solat zuhur 4 rakaat? Allah alam lah, Allah tak suruh gitu. Kenapa bila keluar angin, kentut, ambil wuduk basuh muka? Padahal yang kentut tu bontot. Kan ada orang tanya macam tu. Yang buat kesalahan yang orang lain. Ya, yang kena basuh yang lain. Sepatutnya dah kentut basuhlah punggung. Kenapa pula kentut basuh muka? Mana kita tahu. Itu yang Allah tetapkan. Mungkin ada juga yang cuba-cuba jawab lah. Ustaz, kenapa kalau kita kentut basuh muka, tak basuh punggung? Jadi ustaz saja nak jawab. Kata dia sebab bila kita kentut yang madu tu muka, bukan motor. Tak ada kena-mengena pun. Bukan muka saja dibasuh, tangan pun dibasuh, kepala pun disapu, kaki yang tak ada kena-mengena pun dibasuh juga. Itu tidak ada illah. Maka tidak boleh dikiaskan. Kan tayamum ganti kepada wudu, kan? Kalau kita tak ada air, kita tayamum. Kalau nak kira kias, kita kena sapulah. Kepala pun sapu dengan debu, kaki pun sapu dengan debu. Kan tayamum hanya muka dan tangan saja. Kenapa tak dikiaskan kepada wudu? Kerana tak tahu illah. Bukan sebab ianya ibadah. Sebab itu misalnya usalli ni ada orang larang. Dia kata ini bid'ah, Nabi tak buat, maka tak boleh kita buat. Ya, pertama betul Nabi SAW tidak usalli fardhu subhi itu atau usalli fardhu zuhri, tak ada. Tetapi kenapa para ulama kita menghukumkan sunat, digalakkan dapat pahala atas dua pertimbangan. Pertama, qiyas kepada lafaz niat yang Nabi SAW ucapkan ketika menunaikan haji, dan juga ketika nak puasa Nabi SAW pernah melafazkan niat baginda nak puasa. Maka oleh kerana sama-sama ibadah ni perlu kepada niat, maka dikiaskan sebagaimana sunat lafaz niat haji, sebagaimana sunat lafaz niat puasa, maka demikian sunat lafaz niat sembahyang. Itu namanya kias. Yang kedua, kerana yang wajib adalah niat yang dalam hati tu. Bukan yang usalli tu kalau kita tak usalli pun sah je. Dan terus kita datang Allahu Akbar, tapi dalam hati kita memang kita sudah terlintas bahawa kita sembahyang subuh 2 rakaat ikut imam kerana Allah Taala. Tak perlu susun macam tu. Susunan tu sebab kita nak ajar tapi dalam hati tak perlu. Yang penting benda tu ada dalam hati kita. Tapi bagi kebanyakan orang, kalau dia lafazkan dahulu, apa yang dituturkan dengan lidah dia tu membantu supaya hati dia tu terlintas. Jadi perkara yang membantu yang wajib, paling tidak hukumnya sunat. Itu asas dia. Tapi kalau bagi setengah orang dia kata, saya tak payah usalli pun saya boleh niat. Tak apa. Tak perlu usalli. Terus dia Allah Akbar. Dan lebih-lebih lagi kita jangan usalli sampai lambat pula nak takbir. Kan kita disunatkan takbir segera lepas imam. Jadi kalau nak usalli siap-siap untuk sekadar membantu hati kita itu untuk niat. Bila imam sudah Allah Akbar, kita teruslah Allah Akbar. Jangan imam Allah Akbar kita baru usalli. Dahlah usalli, was-was pula tu. Nak betulkan tajwid dan sebab usalli fardu. Wah, tak payahlah. Dah larilah dia punya konsep dia. Usalli itu nak memudahkan niat, ni jadi was-was pula. Bukan kita je was-was, orang sebelah yang dah takbir pun dia. Kau ni usalli sampai awak nak ambil Fatihah ni apa hal? Jadi kena faham asas kias itu bukan kerana ianya ibadah atau bukan ibadah. Asas kias adalah kalau diketahui illah boleh kias. Kalau tidak diketahui illah tidak boleh kias. Jadi bila ditanya, adakah patut saya itu tolong buat haji bagi pihak ibu saya? Nabi SAW terus boleh jawab, ya, buatlah haji bagi ibu kamu. Tapi tidak. Nabi SAW membuka fikiran orang ini dahulu, mengajak orang ini berfikir. Nabi SAW tanya kepada orang ini, kalau ibu kamu tu ada berhutang dengan orang, kamu bayar tak hutang dia? Jadi anak dia jawab, tentulah. Sebab kan satu orang yang meninggal itu masih tergantung dengan hutang dia, hatta kalau dia mati syahid sekalipun. Jadi tentulah saya bayar kalau ibu saya ada berhutang. Lalu Nabi SAW kaitkan, ini namanya kias, kias aula. Nabi SAW bersabda, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Lalu hutang Allah tu lebih patut lagi dibayar. Kalau ada hutang manusia pun kamu bayar, dia ni ada hutang dengan Allah, dia bernazar nak buat haji tapi masih terhutang, maka lebih patut kamu bayar hutang Allah. Itu namanya analogi.
Jadi orang yang katakan tidak boleh kias dalam ibadah, tak betul. Haji adalah ibadah. Kenapa Nabi SAW mengkiaskan dengan hutang manusia? Nak beritahu bahawa yang ini tentulah lebih layak lagi, lebih patut lagi kamu bayar, kerana ini hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keterangan orang yang tidak mengqadakan solatnya, sama ada kerana solat itu lupa, tidur atau sengaja, adalah orang yang menanggung hutang dengan Allah, yang mana Nabi SAW bersabda hutang Allah itu lebih layak untuk dibayar. Pendapat ulama dalam kitab Fathul Mu'in pada Hamish I'anatul Talibin disebutkan, wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila uzrin falyalzamu al-qada'u fawra. Dan hendaklah bersegera sesiapa yang berlaku kepadanya itu terlepas solat yang wajib, maka dia wajib bersegera sekiranya luput solat itu tanpa ada uzur. Bukan kerana lupa, bukan kerana tidur, tak ada apa-apa uzur, memang dia tak solat, maka dia kena bersegera, wajib bersegera. Dan lazimlah dia qada itu segera terus, tidak bertangguh. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullah taala, walladhi yazharu annahu yalzamuhu sarfa jami'i zamanihi lil qada'i ma ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Yang zahir adalah wajib dia menggunakan semua waktu dia untuk qada solat. Kalau dia tertinggal satu waktu, okeylah. Tapi ni yang jenis memang bertahun-tahun tak solat, kemudian baru dapat hidayah, ketika itu seluruh waktu lapang dia kena gunakan untuk qada solat, kecuali apa yang dia memang tak dapat, tidak dia berhajatlah. Takkanlah qada solat sampai tak makan, takkanlah qada solat sampai tak tidur, takkanlah qada solat sampai tak pergi kerja. Jadi time dia bekerjalah. Time dia ada lapang, nak main golf ke nak qada solat? Qada solat. Jangan kan kata nak main golf ke nak qada solat. Nak solat sunat ke nak qada solat? Kata Al-Imam Ibn Hajar, adalah haram baginya melakukan solat sunat. Bukan kata nak pilih, haram. Kenapa? Kerana waktu itu sepatut dia tunaikan yang wajib. Tiba-tiba dia pergi buat yang sunat. Habis itu macam mana pula tarawih? Tarawih tu kau niat qada lah. Bukan orang tahu niat dalam hati, tapi tak payahlah baca kunut, kan orang sebelah je lain macam pula. Oh, kau qada solat subuh rupanya. Banyak kau qada 20 rakaat, 10 kali kau tak solat. Jadi masalah, Kalau boleh baca kunut tapi tak payah angkat tangan, baca kunut yang ringkas saja. Sempatlah dengan imam baca imam Rabbana lakal hamd. Kita baca Rabbi Allahumma ighfirli ya ghafur. Itu bacaan doa kunut yang pendek, Allahumma ighfirli ada elemen doa, ya ghafur ada elemen memuji Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad itu adalah selawat. Habislah kalau nak baca, sebab macam kita ada hutang lah, kita ada duit, kita ada hutang, kan nak sedekah lah. Hutang kan wajib bayar hutang dulu. Sedekah tu sunat, bukan kata tak bagus, yang sunat tu bagus, tapi kamu ada yang wajib, maka kamu tunaikan yang wajib terlebih dahulu. Syekh Abdul Qadir Al-Mandini rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya beberapa mutiara yang bagus lagi indah, atau beberapa masalah yang penting lagi mudah. Wajib diqada salat fardu yang luput dengan sengaja atas mazhab imam yang 4. Imam 4 dah sepakat dah. Dan jumhur, kalau kita nak luaskan lagi, nak tengok luar daripada mazhab yang 4, majoriti ulama mengatakan wajib. Dan tiada yang menyalahi melainkan setengah daripada ahli zahir, golongan zahiriyah yang diasaskan oleh Al-Imam Daud Az-Zahiri dan dipertahankan oleh Al-Imam Ibn Hazm. Mereka tak pakai kias. Tapi kalau untuk yang ini, para ulama kata ini bukan kias pun, ini adalah fahwal khitab, difahami dari segi bahasa saja. Tapi ada mazhab zahir ini telah pupus, kerana kurang kuat dari segi kaedahnya untuk berkembang syariat ini. Bila tak pakai kias, dia jadi very strict, sangat jumud, beku. Dan tiada syak pada bahawasanya yang muktamad, yang dijadikan pegangan pada masalah ini ialah mazhab jumhur. Tapi saya nak taklid yang lain, apa salahnya? Kok ada orang kata macam tu? Ialah memang Pak mazhab kata wajib qada, tapi saya nak taklid pandangan yang kata tak wajib. Jadi diterangkan di sini. Dan tiada harus kita taklid akan ulama yang mengatakan tiada wajib qada itu,
kerana khilafnya itu tiada muktabar. Bukan semua benda khilaf lah. Kita ada benda ni khilaf. Khilaf je pun. Ya. Tidak semua khilaf tu muktabar. Ada khilaf seperti hukum baca doa kunut subuh itu muktabar. Jadi masing-masing amal lah. Dia taklid dengan mazhab yang kata tak sunat baca, tak payah baca. Ya. Dia ni nak taklid dengan mazhab yang kata sunat baca, maka dia baca. Itu khilaf yang muktabar. Tapi ini khilaf yang tidak muktabar kerana bersangatan dhaifnya dan kerana ia menyalahi akan qiyas aulawi. Maka tak kala wajib qada akan solat yang luput kerana lupa serta tiada ada dosa padanya, maka lebih aula, lebih patut wajib qada atas yang meninggalkan solat dengan sengaja yang berdosa ia. Kita ambil contohlah, misalnya ada dua orang dia buat kesalahan jalan raya, sama-sama tak berhenti masa lampu merah, dua pemandu. Jadi agak-agak kita boleh bayang tak bila polis trafik tahan, tanya, kamu kenapa langgar lampu merah? Lampu merah tak berhenti kenapa? Minta maaf tuan, saya tak perasan. Saya duduk nampak hijau tadi tak perasan. Sebab masa saya lalu tu merah. Ya. Jadi kata polis, okey tak apa-apa pun kamu kena saman lah. Yang soalan lagi, kenapa kamu langgar traffic light? Saja nak cepat. Tak apalah, kamu dimaafkan. Agak macam tu. Oh yang sengaja okey ya. Yang tak sengaja kena. Jadi kalau yang sengaja tinggal tak wajib qada, yang sengaja tinggal, yang tak sengaja wajib. Jadi ini yang dikatakan tak kena. Qiyas aula yang dipegang oleh para ulama tak kena macam tu. Kalau yang tak sengaja pun kena qada, apatah lagi yang sengaja, yang berdosa. Yang tak sengaja tu tak ada dosa pun. Walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Sebab itulah disebutkan oleh penyair, tidaklah semua khilaf itu dianggap khilaf yang muktabar kecuali khilaf yang ada habuannya daripada penilikan. Maknanya ada dalil yang agak kuat. Tapi kalau memang dalil itu sangat lemah, maka tidak dipegang khilaf sedemikian. Kesimpulan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim menyebutkan seseorang yang meninggalkan salat fardu wajib mengqadanya. Cuma jika meninggalkannya kerana uzur yang memaksa, maka qada boleh dilambatkan, tetapi tetap sunat aula disegerakan. Berbeza jika meninggalkannya tanpa apa-apa keuzuran, sengaja tinggal, umpamanya meninggalkan kerana sengaja, maka wajib qada dengan segera, wajib al-fauri. Dia ada wajib yang segera, ada wajib yang al-tawassul. Wajib juga tapi boleh lambat. Sebab itu kalau orang perempuan nak faham kenapa dia hilang kewajipan dia tunai haji kalau suami tak izinkan. Padahal tunai haji itu wajib. Taat pada suami pun wajib. Kerana tunai haji itu dia wajib alat tawassul. Dia ada kelapangan masa. Dia boleh pilih masa untuk dia pergi. Sedangkan wajib taat pada suami itu alal faur. Dia adalah kewajipan yang dengan segera. Bila berlaku pertemuan antara wajib yang segera dan wajib yang ada keluasan, maka diberi prioriti kepada kewajipan yang segera. Jadi qada solat yang tinggal dengan sengaja wajib alal faul, kena qada dengan segera. Qada solat yang banyak ditinggalkan macam mana? Ada orang bagi alasan macam tu jenuhlah dia kalau dia tinggal banyak solat. Tak ada jenuh pun. Dia buatlah semampu dia. Kalaulah takdirkan dia meninggal sebelum habis pun diharapkan diampunkan dosa dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu kecuali ikut kemampuan dia. Jadi dia dah taubat, insya-Allah Allah ampunkan dosa dia. Ini awal-awal lagi dah tak nak qada. Itu lain. Jadi hendaklah dia qada mengikut tertib yang ditinggalkan, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Ya, maknanya kalau dia tinggal dia tertidur, zuhur tak bangun, asar tak bangun, maghrib tak bangun, bangun-bangun dah isyak, pukul 11 malam baru jaga, penat sangat, maka dia ikut tertib lah. Dia qada zuhur dulu, lepas tu dia qada asar, dia qada maghrib. Tak, dia rasa nak qada maghrib dulu, boleh. Sunatnya ikut tertib, bukan wajib. Kalau dia qada maghrib dulu, jadilah qada maghrib dia tu. Tapi seeloknya dia ikut tertib. Tertib tu hukumnya sunat. Ya. Jika yang disingkatkan itu solat sunat rawatib, boleh tak dia qada?
Boleh juga diqada. Contohnya kita biasa solat sunat fajar tapi tak sempat, lalu nanti kita qada. Dia ada dua dia. Misalnya kita dah datang ke masjid belum solat sunat fajar, jadi orang dah solat jemaah, kita terus solatlah. Lepas itu kita solat sunat fajar, masih bukan qada lagi. Kerana solat qabliyah ni waktu dia habis bila habis waktu. Jadi sebenarnya kita masih solat fajar yang tunai. Cuma sepatutnya yang idealnya sebelumlah. Solat fajar ni qabliyah. Tapi sebab tak sempat, maka kita buat selepas. Tapi ada kalanya tak, memang dah habis waktu subuh pun. Dan kita memang biasa solat sunat fajar, tapi hari itu tak sempat, dah habis waktu subuh. Kita boleh qada. Sunat diqadakan. Solat sunat kalau tinggal, sunat qada. Solat wajib kalau ditinggalkan, wajib qada. Solat sunat yang dikerjakan kerana sebab khusus, ya, itu tidak sunat qada lah. Umpamanya solat sunat gerhana, solat sunat gerhana bulan, benda dah lepas dah, kita nak qada, tidak disunatkan. Atau solat sunat istisqa, orang minta hujan, dah hujan dah pun nak qada tak payah, ya? Kalau kita buat istisqa, maknanya kita buat benda istisqa barulah, bukan qada. Hujan masih belum turun lagi, kita istisqa lagi, itu bukan qada, ya. Ini benda tu dah lepas, orang buat istisqa nak minta hujan, dah hujan dah pun, nak qada lah. Tidak disunatkan, ya. Wallahu a'lam. Next, insyaAllah tuan-tuan boleh tanda di muka surat 184, iaitu isu azan 2 kali pada hari Jumaat, ya. Ini memang diamalkan, ya, di seluruh dunia Islam lah, ya. Boleh kata tidak ada keliru, orang tahu azan Jumaat 2 kali. Tapi ada juga tempat dan orang yang tiba-tiba dia kata, itu tak ikut sunnah, kata dia. Yang sunnah salat Jumaat azan sekali je. Maka oleh kerana ada juga yang sampai ke tahap itu, Ustaz Mahathir masukkan isu azan 2 kali pada hari Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil maksiyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.